Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqaikil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sama-sama kita hadir ke rumahnya. Dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih mengunyakan kepada kita akan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala mengunyakan juga kepada kita akan nikmat kesihatan dan kelapangan masa kita. Dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 102. Yang saya hormati pengerusi surau, Tuan Imam, para ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan dan puan, kita nak merungkai tentang permasalahan sihir. Kenapa saya bawa tajuk ni tuan-tuan dan puan? Kerana permasalahan sihir semakin hari nak membawa kepada akhir zaman, perkara ini semakin menjadi-jadi. Bahkan tuan-tuan dan puan akan melihat perkara ini akan berlaku dalam kalangan persekitaran kita. Boleh jadi dia berlaku dalam kalangan keluarga kita. Boleh jadi dia berlaku dalam kalangan ahli atau sanak saudara kita. Boleh jadi dia berlaku dalam kalangan kejiranan kita. Dan boleh jadi dia berlaku dalam kalangan masyarakat Islam kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sihir ni tuan-tuan dan puan-puan datang daripada zaman sebelum lagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Zaman Nabi Musa alaihi salam pun dah ada sihir. Tetapi ketika mana zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, segala ilmu-ilmu sihir telah ditanam. Kitab-kitab yang diajarkan suatu ketika dahulu tentang sihir ditanam oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerana yang pertama, Nabi Sulaiman tak mahu ramai daripada kalangan rakyat dia yang membawa dan mengajarkan ilmu sihir ni kepada orang. Dan yang kedua, kerana para jin pada saat dan ketika itu duduk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi ketika mana Nabi Sulaiman alaihi salam dah wafat, datang iblis bersama dengan syaitan pada ketika itu mula untuk memporak-perandakan rakyat di bawah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan diberitahu kepada mereka tentang sihir ataupun kitab-kitab sihir yang ditanam oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga mereka menyatakan bahawa, maukah kalian aku khabarkan tentang bagaimana Sulaiman boleh mempengaruhi manusia? Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh bercakap dengan binatang. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang mana para jin pada saat dan ketika itu duduk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Macam mana ketika mana iblis berjaya memperdayakan manusia pada ketika itu dengan menyatakan bahawa Nabi Sulaiman alaihi salam mengamalkan sihir. Bila ditanya, maukah aku khabarkan kepada kalian untuk kalian ketahui macam mana Sulaiman boleh pengaruh orang? Dia boleh menguasai para jin. Tidak lain tidak bukan dia mengamalkan ilmu sihir. Tetapi pada kesaat dan ketika tu rakyat tak percaya. Orang tak percaya, macam mana boleh kata Sulaiman mengamalkan sihir, sedangkan kami tak nampak pun mana-mana ilmu sihir yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu berkata iblis kepada mereka, pergilah kalian mencari kitab-kitab sihir tersebut di bawah singgahsana Sulaiman. Bila ketika mana mereka kobek balik dalam tanah ni, rupanya memang terkandung kitab-kitab sihir. Bahkan ketika mana waktu tersebut, kata ulama, kitab-kitab sihir tersebut telah ditambah oleh iblis ni. Setiap satu daripada ayat-ayat terkandung dalamnya ditambah mantra-mantra sihir. Oleh siapa? Iblis. Lalu ketika mana mereka mengeluarkan kitab-kitab tersebut, lalu diamalkannya kembali. Kerana apa? Mereka nak menjadi seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan ketika mana zaman kerajaan Sulaiman. Bila mereka ambil balik kitab-kitab sihir tadi, lalu dibacakan kembali dan diamalkan dalam kehidupan mereka. Sehinggalah ilmu-ilmu sihir ini berkembang biak sejak daripada itu sehinggalah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, iaitu Harut dan juga Marut. Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas dua orang malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, iaitu Harut dan juga Marut. Dua malaikat ni yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan ke atas mereka, iaitu suatu ilmu yang tidak diajarkan pada orang lain, iaitu ilmu sihir. Tetapi di dalam tafsiran ketika mana diceritakan tentang malaikat Harut dan Marut, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka akan ilmu sihir bukan untuk diajarkan kepada manusia,
Tetapi ilmu yang terdapat pada malaikat Harut dan juga Marut tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menjadi ibtila ataupun ujian kepada manusia. Hari ini kita biasa mendengar tentang kisah malaikat Harut dan Marut, tuan-tuan dan puan. Di dalam penafsiran ketika mana diceritakan tentang malaikat Harut dan Marut, ada satu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Satu hari Sayyidatina Aisyah pernah didatangi oleh satu orang perempuan. Datang satu orang perempuan bertemu dengan Aisyah dalam keadaan cemas. Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, di mana Rasulullah SAW? Lalu kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW telah pun wafat. Kenapa kamu mencari Rasulullah dalam keadaan kamu sangat merasakan macam pentingnya untuk bertemu dengan Nabi? Lalu berkata wanita tadi, aku terasa sangat nak berjumpa dengan Nabi SAW asbab kerana telah berlaku satu peristiwa ke atas diri aku. Lalu Aisyah tanya dekat dia, apa yang berlaku dekat kamu? Lalu dikatakan oleh wanita tersebut, aku ni baru sahaja berkahwin. Aku baru saja berkahwin. Dalam tak lama lepas ketika mana aku berkahwin, tiba-tiba suami aku meninggalkan aku. Aku baru sangat kahwin, nak menyusuri perkahwinan bersama dengan suami, tiba-tiba suami aku ni lari tak tahu ke mana. Aku dah cari dia dekat mana, aku tanya dekat orang, semua orang tak jumpa dia. Aku tak tahu di mana suami aku ni. Lalu perasaan kusut aku ni menyebabkan aku sering kali meminta bantuan orang supaya mencari suami aku. Lalu aku didatangi oleh satu orang perempuan tua, kata dia. Tiba-tiba aku didatangi oleh satu orang perempuan tua. Perempuan tua ni bertanya kepada aku, apa masalah kamu wahai wanita? Lalu dikatakan aku kepadanya, aku kehilangan suami aku. Aku tak tahu ke mana suami aku, dan aku nak sangat suami aku tu balik semula ke rumah. Lalu berkata wanita tua ni kepada dia, sesungguhnya masalah kamu ni tak ada orang lain yang boleh selesaikan melainkan aku. Lalu kata wanita ni, tunggu kamu pada malam hari nanti, aku akan datang semula untuk menemui kamu di rumah kamu. Pada malam hari itu, ada satu wanita tua ni datang ke rumah perempuan ni tadi bersama dengan 2 ekor anjing hitam. Kisah ni tuan-tuan dan puan terkandung di dalam tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan macam mana wanita ni datang bertemu dengan wanita yang ada masalah tadi bersama dengan 2 ekor anjing hitam. Bila ketika mana wanita tua ni kata, jom ikut aku, aku akan pertemukan kamu dengan seseorang. Dibawa naik wanita tu tadi di atas anjing hitam tadi, bersama dengan dia naik atas 1 ekor anjing hitam yang lain. Pergi mereka masuk ke dalam satu hutan. Masuk dalam satu hutan, tiba-tiba mereka terjumpa ada 2 orang yang sedang duduk bergayut di atas satu pokok. Yang mana pada kedudukan bergayut itu, kepala duduk di bawah, kaki duduk ke atas. Kalau hari ni kita tengok macam kelawar tengah duduk atas pokok. Kelawar duduk, kaki di atas, kepala di bawah. Waktu ketika mana wanita tua ni bawa perempuan tu tadi masuk dalam hutan, jumpa dengan 2 orang yang sedang bergayut di atas pokok tadi, yakni keadaannya kepala di bawah, kaki di atas. Lalu berkata wanita tua tadi kepada si wanita yang ada masalah tadi, sekarang kamu pergi bertemu dengan 2 orang ni dan kamu mintalah penyelesaian di atas masalah kamu. Lalu perempuan ni pun dia pergi bertemu dengan 2 orang tu. Lalu 2 orang ni tanya dekat dia, apa masalah kamu? Dia pun cerita masalah sekian-sekian, suami dia tak balik di rumah, dah lari dah. Kemudian kata 2 orang ni tadi, kamu nampak unggun api dekat depan tu, sekarang kamu pergi dekat unggun api tu, kamu pergi kencing atas dia. Sekarang kamu pergi kencing. Ni. Hari ni ada tak kadang-kadang kita pergi jumpa orang, dia suruh buat benda-benda pelik? Betul tak? Ada. Perempuan ni tadi, bila ketika mana dia pergi jumpa dengan 2 orang tadi, 2 orang ni kata kat dia, aku ada penyelesaian di atas masalah kamu. Pergi kamu kepada unggun api tu, kemudian kamu pergi kencing dekat tu.
Kemudian perempuan ni pun dia pergi dekat unggun api tu. Waktu ketika mana dia pergi dekat unggun api tu, dia duduk fikir sama ada dia nak kencing ataupun tidak. Nak kencing ataupun tidak. Kemudian dia ambil keputusan dia tak mau kencing. Dia patah balik. Dia patah balik berjumpa dengan dua orang tu tadi. Lalu kata dua orang tadi kepada perempuan tadi, sekarang aku tanya dekat kamu, apa yang kamu nampak? Dia kata. Kata perempuan tu, aku tak nampak apa-apa pun. Lalu berkata dua orang tadi, sesungguhnya kamu tak pergi kencing pun kat unggun api tu. Sekarang kalau kamu nak tahu atas penyelesaian diri kamu, kamu pergi kencing dekat tempat tu. Lalu perempuan itu pun pergi, kemudian dia pergi kencing kat unggun api tadi. Ketika mana dia pergi, dia kencing dekat atas unggun api tadi, tiba-tiba dia ternampak satu lembaga yang keluar daripada tubuh badan dia dalam keadaan berpakaian besi. Macam orang nak pergi perang tu. Keluar daripada tubuh badan dia tu. Lalu ketika mana dia terkejut nampak, kemudian dia terus lari pergi dekat dua orang tu tadi. Lalu ditanya oleh dua orang tu tadi, sekarang apa yang kamu nampak? Kata dia, aku nampak satu lembaga keluar daripada badan aku, seakan-akan berpakaian besi. Lalu dia kata, baiklah, sekarang kamu boleh minta apa yang mana kamu nak. Perempuan tu bila ketika mana dia nampak saja, dia rasa macam tak elok. Bila dia cerita kepada dua orang tu tadi, lalu kata dua orang tu, sekarang ni aku arahkan kepada kamu supaya kamu balik dan jangan teruskan amalan ini. Dua orang ni habaq dekat dia balik. Sekarang ni kamu pergi balik sebab aku tak mau kamu teruskan benda ni. Lalu kata perempuan ini, dah alang-alang menyelup pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Dah alang-alang aku datang bertemu dengan kamu, aku nak tahu apakah penyelesaian di atas masalah aku ni. Dia dah pergi kencing dah pun. Bila dah pergi kencing, kemudian ketika mana dah pergi kencing, datang jumpa balik, dua orang ni kata dekat dia, kamu pergi balik, jangan teruskan benda ni. Kemudian dia kata, aku tak mau balik, aku nak tahu penyelesaian di atas masalah aku ni. Kemudian kata dua orang ni, kalau kamu nak tahu sangat dan kamu nak sangat, aku akan bagi. Tengok. Lalu disebutkan pada saat dan ketika itu, sekarang hulurkan tangan. Lalu diberikan satu benih atas tangan dia. Diberikan benih. Kemudian dia kata, pergilah kamu bertemu dengan perempuan tua tu tadi. Berjalan dia balik, pergi berjumpa dengan perempuan tua tu tadi. Kata ulama, yang mana disebutkan ke atas penafsiran kedua orang yang duduk bergayut tadi, itulah namanya malaikat Harut dan juga Marut. Ni malaikat Harut dan Marut. Ketika mana malaikat Harut dan Marut tahu yang perempuan ni datang berjumpa, kemudian dia buat benda tu, apa yang dia nampak itu menunjukkan suatu benda yang tak baik ke atas diri dia. Tapi dia tetap mengambil keputusan ketika mana malaikat kata dekat perempuan ni supaya dia balik dan jangan meneruskan benda ni. Tetapi asbab dia rasa yang diri dia masih belum mendapat penyelesaian di atas masalah dia, dia nak juga perkara tersebut. Lalu ketika mana dia bertemu dengan wanita tua tu tadi, lalu dikatakan wanita tua itu kepada perempuan tu, sekarang kamu nampak apa yang ada di atas tangan kamu? Dia kata ya. Sekarang kamu cakap saja pada benih tu apa yang kamu nak, nescaya jadilah ia. Kalau kamu nak dia menjadi sebuah pokok, sebut sahaja, dia akan jadi sebuah pokok. Lalu kata perempuan tu tadi, dia pun ikut kata perempuan tu tadi. Sekarang aku nak jadi pokok. Tiba-tiba benih tadi terus tumbuh menjadi pokok. Lalu perempuan tua tu kata dekat dia balik, sekarang kamu sebut sahaja kepada pokok ni, dia nak jadi apa? Kamu nak dia keluarkan apa? Kalau kamu nak dia keluarkan gandum, sebutkan saja, dia akan keluarkan gandum. Bila perempuan tu saja nak sebut kata dia nak jadi gandum, dia teringat ke Nabi SAW. Perempuan ni tiba-tiba dia teringat ke Nabi. Dia kata dia dah sampai sini, tiba-tiba dia kata benda yang aku buat ni betul atau salah. Jadi dia terus meninggalkan perempuan tua ni dan dia balik semula. Keesokan harinya terus dia pergi cari Nabi SAW.
Waktu ketika mana dia pergi cari Nabi SAW, nak tanya kepada Nabi tentang perihal peristiwa yang berlaku ke atas diri dia. Tapi waktu ketika mana dia sampai di hadapan rumah Nabi, yang mendengar kisah dia itu adalah Aisyah. Lalu ditanya kepada Aisyah, macam mana keadaan aku ni? Aku dah berjumpa dengan dua orang tu, kemudian aku dah kencing atas unggun api tadi, kemudian diberi kepada aku satu benih, kemudian supaya aku sebut, supaya jadilah ia pokok, kemudian jadi dia pokok. Macam mana keadaan yang terjadi pada diri aku, apa yang aku buat semalam tadi? Lalu kata Aisyah kepada wanita tu tadi, sesungguhnya apa yang berlaku kepada kamu, aku tak boleh berbuat apa-apa. Permasalahan yang kamu hadapi ni suatu masalah yang besar, yang melibatkan akidah. Jadi ketika mana perempuan ni tak puas hati dapat jawapan daripada Aisyah, pergi berjumpa pula dengan sahabat. Jumpa dengan sahabat, cerita pula dengan sahabat, nak minta pandangan daripada sahabat. Sahabat pun tak berani nak bagi pandangan, sebab apa yang dia buat ni merupakan suatu benda yang cukup besar, iaitu tentang sihir. Sahabat pun tahu benda tu adalah sihir. Kamu pergi jumpa dengan dua orang tadi, ketika mana dua orang tu dia suruh kamu pergi kencing atas unggun api dan kamu buat. Kemudian setelah mana tu kamu nampak benda satu keluar daripada tubuh kamu, tidak lain tidak bukan itu adalah sihir. Kemudian ketika mana diberikan kepada kamu satu benih, lalu berkata kamu kepada benih tersebut supaya menjadi ia pokok, lalu bertukar menjadi pokok, tidak lain tidak bukan ia adalah sihir. Lalu ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa ataupun tentang malaikat Harut dan Marut ini di dalam Quran, kata para ulama penafsiran di atas malaikat Harut dan Marut tentang ilmu sihir itu, tidak lain tidak bukan ia menjadi ibtila, ujian bagi manusia. Adanya ilmu itu yang dikurniakan Allah kepada malaikat Harut dan Marut bukan untuk manusia belajar, dah, tetapi untuk menjadi ujian. Sampai ketika mana wanita tadi ambil keputusan untuk meneruskan, malaikat tetap mengajarkannya juga. Sebab kenapa? Menjadi ibtila kepada manusia. Dia menjadi satu ujian kepada manusia. Kalau bagi ni, kalau kamu menerima perkara ini, boleh jadi jatuh kufur. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis. Kata Nabi SAW tentang 7 dosa besar yang terkandung di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah kamu 7 dosa besar yang membinasakan. Kata Nabi SAW ketika mana ditanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, apakah yang kamu maksudkan ya Rasulullah? Kata sahabat. Lalu kata Nabi SAW, asyirku billah. Yang pertama, syirik pada Allah Ta'ala. Ini dosa yang tidak ada pengampunan melainkan taubat. Yang kedua kata Nabi SAW, wasihru, dan juga sihir. Sihir ni tingkatan dia duduk nombor 2 lepas daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Dia tak duduk lagi kita minum arak, tak duduk kita berzina, tak. Itu duduk bawah. Bahkan kata Nabi SAW yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Yang ketiga apa? Bunuh orang. Bunuh orang ni pun duduk kategori yang ketiga. Sihir ni duduk nombor 2. Sebab apa? Yang pertama, kerana sihir itu sudah menghampiri amalannya kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada amalan dalam kalangan sihir itu mengakibatkan kematian ataupun pembunuhan tanpa kita bersentuhan. Hari ni satu orang nak bunuh satu orang, tuan-tuan, tak perlu pergi ambil pisau atau pergi ambil pistol tembak, tak perlu. Apa perlu dibuat? Dia pergi jumpa satu orang tok bomoh yang boleh mengamalkan sihir, hantar santau, kawan tu mati. Laku. Allah Subhanahu wa taala ketika mana menerangkan tentang ayat 102 surah Al-Baqarah ini, diceritakan tentang malaikat Harut dan Marut. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, sebab itu jangankanlah kafir, sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu, sebab itu janganlah kafir.
maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan juga isteri. Ni benda yang paling teruk berlaku dalam permasalahan sihir ni adalah apa tuan-tuan dan puan? Yang pertama iaitu kurangnya ilmu agama. Kurang ilmu agama. Permasalahan sihir ni yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, yang pertama asbab kerana kurangnya ilmu agama. Baik kepada si pesakit, baik kepada si pembuat sihir. Kedua-duanya adalah orang yang tidak kuat pegangannya pada agama. Yang pertama saya bagi contoh, tukang sihir. Lagilah kita tahu. Tak belajar ilmu agama, belajar tentang ilmu sihir. Saya pernah berjumpa tuan-tuan dan puan dengan satu orang Tok Bomo. Tapi dah bertaubat. Taubat. Dia ni satu orang dah berumur dah lah, dah berumur. Saya jumpa dia ketika mana dia dah pencen bekerja. Dia cerita dalam satu pertemuan kami ni, cerita yang mana dia ni belajar satu ilmu, yakni ilmu untuk mengubat orang. Tetapi dia kata terus terang, ilmu ni adalah ilmu perbomohan. Dia cerita terus terang. Dia kata macam mana kami buat ni. Sampai bila ketika mana kami tanya macam mana berlakunya prosedur ketika mana kita nak mengubat tu, dia cerita. Dia kata yang pertama baca surah Fatihah, dia kata. Yang pertama kami kena baca surah Fatihah. Yang kedua kami kena baca ayatul kursi. Dan yang ketiga kami baca 3 kul disebut. Kita kalau dengar ni, 3 benda ni adalah ayat Quran. Yang pertama Fatihah, ibu Quran. Yang kedua ayatul kursi, yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan ilmu iaitu ayatul kursi, sesungguhnya dia akan dijauhkan daripada sihir manusia ataupun gangguan jin. Ni. Tetapi Tok Bomoh pun guna ayatul kursi. Dan yang ketiga kata dia, kami kena baca 3 kul. Itu adalah permulaan sebelum kami nak buat ilmu perbomohan ni. Ni 3 ni. Macam mana hari ni kita nak membezakan orang baca ayat Quran dengan orang yang mengamalkan sihir ataupun ilmu perbomohan? Kadang-kadang kita tak boleh nak beza. Kan kita pergi jumpa satu orang, saya ni dalam keadaan sakit, boleh tak tolong saya? Dia pun bismillahirrahmanirrahim, kan? Astaghfirullahalazim, istighfar dulu. Kemudian baca surah Fatihah. Habis baca surah Fatihah, dia mula sambung mantra. Ku seru namamu, wahai pemilik kepada langit dan bumi, berpaksikan kepada bintang. Semua disebutlah. Dia sebut 7 petala langit, 7 petala bumi. Dia masuk habis dah elemen-elemen yang lain yang dijadikan sebagai mantra. Mantra. Ingat tuan-tuan dan puan, kalau sekiranya dalam satu ilmu ataupun dalam satu perbuatan dicampur adukkan, campur aduk, yakni bahasa Arab dengan bahasa Melayu, bukan doa bahasa Melayu, bukan. Yang pertama dia baca suratul Fatihah, kemudian dicampur dengan mantra Melayu. Macam tadilah, sebagai contoh mantra. Saya bukan Tok Bomoh, saya pun tak tanya dia mantra Tok Bomoh macam mana. Bila ketika mana dicampur adukkan, hukumnya adalah haram. Haram. Kita pergi jumpa satu orang kemudian baca Fatihah, kemudian nampak dengar dia baca bacaan bahasa Melayu ni, kita pun tak faham. Tak faham. Tok Bomoh ni cerita, bacaan yang sebelum kami nak memulakan ilmu perbomohan, nak rawat orang, 3 benda ni. 3 benda ni. Kemudian masuklah ilmu-ilmu yang mana diajarkan untuk merawat orang mengikut kaedah perbomohan. Kalau kita dengar tadi ayat Quran, lepas tu kita tanya pula dekat dia, dia kata macam mana kita nak tahu macam mana yang diberikan oleh jin tu? Dia pun bagi tahu. Dia kata apabila kami buat upacara tu, kami akan mendapat isyarat daripada jin. Dia kata kami akan dapat isyarat daripada jin. Sebagai contoh, ni botol air. Bila dia buat ubat tu, dia nak tahu apa yang jin bagi tahu ni, dia akan bersebut, kalau sekiranya betul apa yang aku buat ni, jatuhkan botol ni. Contoh. Kalaulah jin tu tak bagi tahu tu, maksudnya tak betul.
Jadi secara tak mana-mana dia tunggu sekejap, botol tu jatuh. Okey dah. Jin tu dah bagi tahu dah keputusannya. Tu. Jin tu akan datang bagi tahu kepada dia dan diberikan pilihan dalam satu pengubatan. Ni cara dia bagi tahu. Sehinggalah ilmu tu diamalkan bertahun-tahun. Tuan-tuan, diamalkan bertahun-tahun sampai satu ketika mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengamalkan zikir-zikir untuk menghindarkan daripada amalan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, syaitan ni cukup suka kacau dia waktu ketika mana dia bertaubat ni. Dia cerita sepanjang saya bertaubat kepada Allah Ta'ala, saya duk mengamalkan zikir ni, saya tak henti-henti diganggu oleh jin. Kena kacau. Jin tu tak mau bagi dia tinggal amalan tu, tapi dia tetap nak meninggalkan, dia tetap mengamalkan zikir, dia tetap bertaubat pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, akhirnya dia berjaya melepaskan diri daripada cengkaman jin tadi. Ni, saya pernah jumpa dengan orang macam ni, yang mana dalam Quran sendiri sebut, yang mana amalan yang akan dibuat oleh satu orang yang mengamalkan ilmu sihir ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya itu dapat memisahkan tentang suami dan isteri dalam rumah tangga. Allah sebut dalam ni, yang mana memisahkan seorang suami dan isterinya. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Allah sebut tentang suami dan isteri. Iblis ni pernah sebut kepada syaitan. Iblis pernah sebut pada syaitan. Satu hari ketika mana iblis ni, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, istana iblis ni terletak di tengah lautan. Setiap hari syaitan akan balik ke istana. Apabila balik, lalu ditanya oleh iblis kepada para syaitan, hari ni apa yang telah kamu lakukan? Seorang syaitan bagi tahu, hari ni aku berjaya membuat satu orang laki-laki dia tak solat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata malaikat, kata iblis kepada syaitan tadi, sesungguhnya kamu masih tak buat kerja yang aku suruh. Ditanya kepada satu lagi syaitan, apakah yang telah kamu lakukan pada hari ini? Kata syaitan itu, sesungguhnya aku telah berjaya memisahkan antara satu orang suami dan juga satu orang isteri. Satu pasangan perkahwinan aku berjaya membuatkan mereka bercerai. Lalu kata iblis kepada mereka, sesungguhnya kamu telah melakukan apa yang telah aku nak. Iblis nak apa ni? Iblis nak kita ni bercerai. Sebab itu syaitan dan iblis tidak mengiktiraf perkahwinan. Dia tidak mengiktiraf perkahwinan. Sebab tu jin dan juga syaitan, dia akan pastikan satu pasangan rumah tangga yang didirikan akan bercerai. Tu hari ni kita tengok banyak orang duk bercerai-berai hari ni tuan-tuan. Baru menikah 1 tahun kemudian bercerai. Ada yang menikah 37 tahun bercerai. Okey, macam mana nak kenal iblis, jin dan juga syaitan? Yang pertama, iblis. Iblis dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada sebelum kejadian Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kejadian Nabi Adam, iblis dah ada. Macam mana iblis boleh masuk dalam syurga? Kita biasa dengar kata iblis ni dulu bersama dengan malaikat, dia pun malaikat. Sebenarnya bukan. Iblis bukan datang daripada kalangan malaikat. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Tetapi iblis dijadikan daripada api. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah arahkan ke atas semua malaikat pada ketika itu untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam, tetapi kecuali iblis. Kerana apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sebab apa? Kerana takabur dan sombongnya iblis. Kerana dia mengatakan, aku dijadikan daripada api. Macam mana aku boleh sujud kepada satu orang yang dijadikan daripada tanah? Ni iblis. Iblis ni asal macam mana dia boleh masuk ke dalam syurga, diceritakan di dalam tafsir. Dalam Al-Quran, tafsir Ibn Katsir menceritakan
yang mana suatu ketika dahulu berlaku peperangan antara malaikat dan juga puak-puak ni, iblis bersama dengan syaitan. Berlaku peperangan. Dan ketika mana peperangan antara malaikat dan mereka ni, lalu golongan iblis dan syaitan ni kalah. Dan iblis ditangkap dan dijadikan tebusan. Ditangkap, dimasukkan, ketika mana dijadikan tebusan, lalu iblis ni dia jadi baik. Iblis jadi baik. Sebab iblis tu adalah makhluk Allah. Bila ketika mana dia jadi baik, lalu Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan iblis di dalam syurga. Allah letak iblis dalam syurga. Tetapi kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan iblis daripada syurga asbab kerana dia sombong. Sekali saja Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam, dia tak mau sujud. Lalu Allah mengeluarkan iblis daripada syurga. Ketika mana dikeluarkan iblis daripada syurga, berkata iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku akan menjadikan anak cucu Adam ni berpecah dan akidah mereka akan aku goyahkan. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada iblis, aku benarkan apa yang kamu nak buat. Lalu dipanjangkan umur iblis sampailah kepada mana? Sampai kiamat. Ni iblis. Kemudian yang kedua, jin dan juga syaitan. Mana mai jin dan syaitan ni? Jin, syaitan ni adalah datang daripada syaitan ni datang daripada asal usul jin. Semua ni daripada kalangan jin. Macam mana nak kenal syaitan ni? Okey, mudah saja tuan-tuan dan puan. Kita manusia hari ni, ada manusia yang mana dia masuk Islam dan ada manusia yang dia bukan Islam. Dia Islam, kita Islam, dan juga ada orang bukan Islam. Jin ni pun sama. Ada jin Islam, ada jin yang bukan Islam. Okey, kita tunggu bagi laluan kepada azan sekejap.
Okey, baik. Kita sambung tadi. Kita manusia Islam dan juga kafir. Jin ni juga ada jin Islam, ada jin kafir. Daripada pecahan kita ni Islam, ada orang Islam yang baik, ada orang Islam yang jahat. Ada orang bukan Islam yang baik, ada orang bukan Islam yang jahat. Baik ni contoh dia baiklah dari segi perwatakan. Jin ni pun sama. Jin Islam ada yang baik, ada yang tak baik. Jin Islam yang baik ni yang jenis duduk dalam masjid, duduk solat, baca Quran apa semua, kan? Yang jin Islam yang tak baik ni juga ada jin yang pergi masuk dalam badan manusia. Jin Islam tu yang kadang-kadang kita pergi baca ayat Quran, dia ikut kita baca. Kita baca ayat kursi, dia pun baca ayat kursi. Tu jin apa? Tu jin Islam, tapi dia ni jahat. Yang keduanya, kita ni manusia yang bukan Islam, ada baik dan juga ada yang jahat. Syaitan yang bukan Islam. Syaitan yang bukan Islam, yang baik dan juga yang jahat. Syaitan bukan Islam, yang jahat. Syaitan pula. Jin bukan Islam, yang jahat itulah syaitan. Tu. Syaitan ni adalah jin bukan Islam yang jahat. Kerja dia buat kerja jahat sahaja syaitan. Itu beza antara jin, iblis dan juga syaitan. Iblis ni adalah ketua. Dan juga jin-jin ni yang mana ada di atas dunia, ada daripada kalangan mereka Islam dan ada yang bukan Islam. Dan daripada yang bukan Islam tu ada baik dan jahat, dan yang jahat itu adalah syaitan. Kaitan surah jin yang pertama, jin ni yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat pertama surah jin. Jadi panjang, tak apa. Okey, baik. Dalam ayat pertama surah jin, Allah Subhanahu Wa Taala cerita salah satu daripada kerja jin ni adalah dia pergi naik atas langit untuk pergi mencuri dengar. Kerja dia ni nak pergi curi dengar. Kalau buka tafsiran surah jin ayat pertama, Allah dah cerita dah. Yang mana jin ni setiap hari dia akan naik ke langit, dia nak pergi dengar berita-berita daripada mulut malaikat. Tu yang kadang-kadang kita ni ada orang yang pernah didatangi satu benda macam ni lah. Tiba-tiba dia boleh tahu ada orang yang bakal mati. Ada orang macam tu. Yang mana dia bagi tahu dalam hati dia, ada tiba-tiba dia kata orang ni bakal mati. Saya pernah ada satu orang doktor datang jumpa saya. Satu orang doktor datang jumpa saya, dia cerita, "Ustaz, saya ni boleh tahu siapa yang bakal mati. Saya pernah tiba-tiba dapat satu bisikan makcik yang duduk dalam ward ni, katil sekian-sekian, mati esok. Esok saya memang sungguh dia mati." Dia kata benda ni bukan jadi sekali Ustaz, dah 4-5 kali. Sampai kadang-kadang esok tu ada syaitan ni main bisik kat telinga saya ni, kata besok ni makcik ni nak mati, saya tak mau pergi sebab saya tahu saya akan jadi takut. Sebab apa? Sebab syaitan ni tadi, jin ni, mereka mencuri dengar perbualan malaikat di atas langit. Lalu satu hari ketika mana syaitan nak pergi mencuri dengar, tiba-tiba mereka terkena, jin nak pergi mencuri dengar, mereka terkena panahan. Panahan pada ketika itu yang menyebabkan mereka tak boleh mencuri dengar. Lalu para jin ni hairan, kenapa kami tak boleh naik hari ni curi dengar? Lalu turun para jin ni ke dunia. Turun cari apa sebab. Lalu bertemulah mereka dengan satu kumpulan yang sedang solat. Yang mana berlaku dekat kota Madinah. Yang mana pada saat dan ketika itu Nabi SAW sedang mengimamkan solat tersebut. Lalu ketika mana jin ni turun dengar, lalu berkata mereka, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Sesungguhnya kami mendengar suatu bacaan yang sangat menakjubkan, yakni Quran. Lalu berlakulah satu peristiwa ketika mana disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi didatangi oleh puak-puak jin untuk masuk Islam. Ni peristiwa jin masuk Islam daripada sini.
Jin masuk Islam, bertemu dengan Nabi SAW, lalu mereka berjanji kepada Nabi SAW untuk mengajarkan Islam kepada orang lain, kepada puak-puak jin. Ni. Itulah ketika mana Nabi SAW mula berdakwah kepada bangsa jin. Sehingga ada satu orang sahabat ketika mana pernah bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba puak jin ni datang. Datang sahabat ni tengok muka semua pelik-pelik. Sebab apa? Kalau kita belajar lagi tentang ilmu jin ni, kita akan tahu macam mana rupa parah jin. Rupa parah jin ni, dia telinga dia macam capang sikit. Atas kepala dia ada tanduk. Ni. Bila ketika mana jin ni datang bertemu dengan Nabi SAW, sahabat ni tengok rupa pelik-pelik dan sangat menakutkan. Lalu kata Nabi SAW dekat sahabat ni, kamu tunggu dekat sini, jangan kamu pergi mana-mana, tunggu sampai aku datang. Kemudian puak-puak jin ni bawa Nabi pergi masuk dalam satu rumah. Masuk dalam satu rumah, sahabat tu duduk tunggu, Nabi tak keluar-keluar. Kemudian sahabat tu rasa macam nak bangun, tiba-tiba Nabi dah keluar dah. Keluar Nabi, kemudian balik pada ketika tu sahabat tanya dekat Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, siapakah mereka tadi? Lalu kata Nabi SAW, itu adalah puak-puak jin, yang mana aku dipanggil untuk berdakwah kepada mereka tentang Islam. Itu kisah Nabi SAW berdakwah kepada bangsa jin. Okey, baik. Kita balik sikit kepada ayat Quran tadi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dalam ayat tadi macam mana orang yang mengamalkan sihir pengakhirannya adalah penyesalan. Saya balik kepada cerita yang saya bawakan tadi. Kenapa berlakunya permasalahan dalam kalangan masalah sihir ni? Yang pertama, kerana apa? Manusia ni tak ada ilmu agama. Orang yang mengamalkan ilmu agama, kalaulah dia tahu hadis Nabi SAW yang menyebutkan 7 dosa besar, sihir duduk nombor 2, nescaya dia tak akan amal sihir. Nescaya dia tidak akan mengamalkan ilmu sihir, kerana dia tahu natijahnya dia akan ke neraka. Tetapi kerana kurangnya ilmu agama dalam diri manusia tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kepada si pesakit. Ni pun masalah juga dalam hati kita. Kerana kurangnya ilmu agama, kita tak pergi berubat kepada orang yang betul. Yang kita pergi jumpa tu siapa? Yang kita pergi jumpa tak apa-apa. Jumpa satu ustaz, pergi berubat dengan ustaz ni, ustaz baca ayat-ayat ruqyah, balik di rumah kurang sekejap 2 hari, kemudian jadi balik. Kemudian dia kata apa? Saya dah jumpa 3-4 ustaz dah, duk jadi lagu tu juga. Akhirnya ada orang kata, pi kamu berjumpa dengan satu orang ni, dia ni memang boleh buat. Saya cerita kepada tuan-tuan dan puan. Satu orang pesakit saya, berubat ni dia rasa lama sangat berubat. Akhirnya apa dia buat? Ada satu orang bagi tahu dekat dia, ada satu orang saya boleh suggest, dia boleh rawat. Dia orang ni pasangan suami isteri. Pasangan suami isteri, tapi nak berubat dengan syarat bayaran dia 1,400 dia kata. Tapi asbab kerana apa? Dia nak sihat, dia kata saya tak kisah 1,400 pun. Dia orang ada duit. Kemudian panggillah suami isteri itu datang berubat. Nak rawat satu keluarga. Kemudian cek-cek, dia kata saya kena kumpulkan semua ahli keluarga ni. Saya nak tengok. Saya nak cek setiap satu orang ni. Kemudian panggil semua adik-beradik semua datang. Okey, anak saudara semua datang, cek-cek. Semua ni ada jin dalam badan. Semua ada. Yang suami dia pun yang tak ada kena gangguan pun, dalam badan dia ada 2 ekor. Dia kata. Sekarang ni saya nak bagi tahu kan, yang mana untuk saya keluarkan kosnya sebanyak RM1,400. Tahu kan? Dia kata saya tahu. 1,400. Tapi dia kata 1,400 tu seekor, dia kata. 1,400 seekor. Kalau kira-kira semua ni ada berpuluh ekor, dia kata. Jadi kos keseluruhan untuk mengeluarkan semua jin dalam badan ni berjumlah RM56,000. 56,000. Dia kata kalau nak saya buat. Dia pun duk fikir 2, 3, 4 kali. Dia kata asbab kerana dia nak juga sihat. Dia nak, aku dah tak sanggup dah nak menghadapi situasi ni. Adik-beradik, anak-beranak semua tak nak datang rumah aku. Panggil juga buat. Dia buat bicara 3 hari. 3 hari. Hari pertama buat, nak bawa keluar ni, dia kata saya akan bagi dalam bentuk cash dan juga saya akan bagi dalam bentuk cek sebab saya tak cukup cash. Tak apa, boleh. Siap orang tu pun kata jangan risau, duit ni saya bagi kat pusat tahfiz. Wallahu alam betul ke tak.
56,000. Kemudian hari pertama dimasukkan jin dalam badan satu orang anak saudara tu. Dia kata, hari ni saya letakkan anak angkat ni, saya jadikan dia anak angkat saya letak satu orang tuan puteri dalam badan. Hari kedua tak berlaku gangguan. Budak yang tadi yang duk menjerit selalu kena gangguan ni tiba-tiba dah tak jadi. Hari ketiga sepatutnya malam tu nak datang, anak dia datang jumpa saya, main cerita benda tu. Saya kata tinggalkan, batalkan, jangan panggil dia dah malam ni, jangan. Kemudian dia kata, ustaz, sebelum kami nak balik, ustaz boleh tolong cek tak? Ni anak saudara ni yang dia pergi letak tuan puteri tu. Saya baca-baca ruqyah, menjerit budak tu. Bila ditanya, rupanya tuan puteri tu yang bercakap. Dia kata, kamu jangan kacau aku tuan puteri. Apa dia buat? Dia masukkan benda lain, dia keluarkan benda lain, dia masukkan benda dia kat situ. Inilah sihir. Penipuan yang berlaku, yang mana mengakibatkan lepas daripada tu orang tu kerap akan dipanggil. Betul tak? Ini penipuan. Tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat, yang mana kadang-kadang kita ni nak cepat baik. Nak cepat baik, tapi kita tersilap jumpa dengan orang. Baru ni satu orang datang jumpa saya. Saya orang bagi tahu, ustaz, pipi rupanya dia pelik dah, ustaz. Pakai daun lah, duk pukul-pukul. Saya kata nak balik pun dah tak boleh dah. Dah sampai. Nak balik pun tak boleh, dah sampai, ustaz. Jadi macam mana tu? Kita hari ni ramai yang nak cepat baik, bawa pergi jumpa orang tu. Nak cepat baik, bawa jumpa orang ni. Ada satu makcik pernah datang jumpa saya, ustaz, saya ni dah nak kena buat tapak dialisis. Anak saya duk cerita macam-macam lah, pak saudara kena buat dialisis sampai teruk, tak boleh pergi mana-mana. Ada yang buat dialisis sampai dah meninggal, ada buat dialisis. Saya takut nak buat dialisis. Saya nak tanya ustaz satu soalan. Anak saya ni mencadangkan kepada saya pergi jumpa dengan satu orang. Dia kata duduk di pucung. Dia ni boleh tampar-tampar, ustaz. Dia tampar pukul, elok, dia kata. Anak saya ni tak boleh angkat tangan, dia kata. Tak boleh angkat tangan. Dia pergi sana, tampar-tampar pun elok boleh angkat tangan. Oh, lah kali saya kata, mana? Dia kata anak tu mai masuk. Saya tanya macam mana dia berubat, macam mana kaedah dia boleh berubat tu. Dia kata dia cerita orang tu boleh berubat daripada mimpi. Ni dapat ilmu berubat daripada mimpi. Ni semua adalah syaitan. Jadi bila ketika mana ilmu-ilmu perbomohan ni sedang berleluasa, ramai juga daripada kita yang mendapatkan perubatan daripada orang-orang macam ni. Asbab kenapa? Kurang ilmu agama. Kalaulah kita tahu tentang ilmu agama, kita akan pergi berjumpa dengan orang yang sepatutnya. Orang ni yang mana dia mengamalkan perubatan Islam. Bacaannya hanyalah ayat Quran dan juga doa-doa daripada Nabi SAW. Penyelesaian kepadanya tadi, ada perempuan lain tapi saya tak sempat. Saya masuk kepada penyelesaian. Satu je tuan-tuan, penyelesaian. Balik kepada kisah Nabi Musa AS berlawan dengan tukang sihir Fir'aun. Apa penyelesaian kepada permasalahan sihir ni? Dalam kisah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kisah yang berlaku kepada Nabi Musa. Ketika mana Nabi Musa AS berlawan dengan tukang sihir. Lalu ketika mana tukang sihir dia campakkan tali bertukar menjadi ular. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, "Hai Musa, campakkan tongkatmu." Campak tongkat, keluar seekor ular yang lagi besar. Telan habis semua ular-ular tadi. Tukang sihir Fir'aun pun terkejut. Yang mana kami buat tu sihir. Bermaksud ada benda lain yang boleh lawan sihir rupanya. Dan tidak lain tidak bukan yang boleh lawan sihir, itulah kebenaran. Sampai ahli tukang sihir Fir'aun ni nak peluk agama yang mana Nabi Musa peluk. Lalu dibunuh semua tukang-tukang sihir tadi oleh Fir'aun. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk dalam peristiwa itu mukjizat mampu melawan sihir. Hari ini mukjizat apa yang ada dengan kita? Quran. Satu je cara nak lawan sihir adalah Quran. Jangan kita duk pakai benda-benda pelik, jangan kita duk pi berubat dengan benda-benda pelik, tak ada. Dalam agama ni tak ada benda-benda pelik dah. Yang hanya kita mampu untuk melawan sihir itu adalah dengan Quran. Pergi jumpa dengan orang yang boleh baca Quran dengan baik. Baca Qurannya itu adalah ayat-ayat ruqyah sahaja, cukup. Kerana itulah penyelesaian kepada masalah sihir.
Tapi tuan-tuan dan puan, guru saya sebut, sihir ni akan ada sampai kiamat. Akan ada sampai kiamat. Bahkan semakin menjelang akhir zaman, semakin banyak orang mengamalkan sihir. Jadi macam mana cara kita nak menghindarkan diri kita daripada sihir? Kuatkan pegangan kita dan amalan kita dengan Quran. Jadikan Quran sebagai amalan. Kita baca Quran tiap-tiap hari, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan menjauhkan dan menghindarkan kita daripada terkena sihir. Kalau sekalipun kita ni terkena sihir, tuan-tuan dan puan, baca Quran banyak-banyak. Itu nasihat saya. Saya duk buat orang banyak dah. Satu amalan yang biasa saya bagi adalah, saya kata apa? Jangan berhenti baca Quran. Banyak dah bila jin ni bercakap dengan kita ni, duk sebut aku dah tak tahan dalam badan budak ni. Sebab kenapa? Baca Quran. Sebab kena baca Quran. Quran ni yang akan menyebabkan jin dalam badan takkan boleh tahan. Percaya cakap saya. Kalau tuan-tuan dan puan tak percaya, try buat. Kalau siapa-siapa yang terkena sihir, tiap-tiap hari baca Quran. Ada seorang pesakit saya kata kat dia, kalaulah abang ni rajin, baca surah Al-Baqarah. Dia ni dah pincin, tak kerja dah. Apa dia buat? Tiap-tiap hari baca surah Baqarah. Dia tahu, ustaz, saya pegang ustaz. Sejak dia baca tu, 2 minggu lepas dia baca, dia kena serangan yang cukup kuat. Last kali bila merawat benda tu bercakap, dia kata apa? Aku dah tak tahan sangat dah. Sebab tiap-tiap hari dia baca Quran. Aku memang nak keluar dah, aku memang nak keluar. Kenapa? Tak tahan dengan Quran yang dibacakan. Okey, pandangan saya, Quran ni sebaiknya dibacakan. Jangan kita bagi radio yang baca. Kadang-kadang kita pasang radio, kita tak baca, tak boleh. Kerana apa? Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumahmu kuburan. Kerana apa? Kata Nabi SAW, jangan bagi rumah kita jadi kubur. Apa maksud Nabi? Nabi nak suruh kita ni baca Quran dalam rumah. Rumah yang tidak dibacakan Quran seumpama kubur. Sunyi je, tak dengar. Yang menjual apa? Radio. Okey, baik. Saya jawab. Yang pertama tadi, kita baca Quran, itu sebaiknya. Kemudian yang kedua, dipasangkan ayat Quran untuk diperdengarkan. Apa hukum dia? Harus. Tak ada masalah. Boleh. Sebab apa? Kita kena ingat, kadang-kadang kita ni tak baca Quran 24 jam. Tapi kita boleh pasang Quran 24 jam. Betul tak? Kita boleh pasang. Hukum dia harus, tak ada masalah. Tetapi sebaiknya kita baca. Tetapi ketika mana kita memasang ayat Quran yang berulang-ulang tadi, pastikan kita tidak melakukan perkara-perkara yang tak baik sewaktu ketika mana Al-Quran diperdengarkan. Ni yang salah ramai orang buat ni. Dia pasang ayat Quran, tapi dia duduk main telefon, dia duduk tengok TikTok yang macam-macam, kadang-kadang pelik tu. Tapi ayat Quran duduk pasang dalam rumah. Salah. Ketika mana kita buat benda yang melarangkan, benda yang mendatangkan kemaksiatan, dalam masa yang sama kita duk terpasang ayat Quran. Tak boleh hukum dia. Berdosa. Jadi kita nak pasang boleh, tak ada masalah. Tapi ketika mana waktu yang kita rasakan kita tak baca Quran. Waktu bila? Saya suruh pasang rumah ni, dalam nak pasang ayat Quran ni, waktu dia malam sampai ke pagi tu saja. Time kita tidur. Time kita berjaga, kita kena baca Quran. Bukan radio yang baca. Jadi malam, daripada kita nak tidur sampai ke pagi boleh pasang, tak ada masalah. Time tu kita tidur. Sebab apa? Kita nak mengelakkan daripada jin daripada datang pada waktu tu. Kerana apa? Kerana bacaan Al-Quran yang dibacakan, yang diperdengarkan, mengakibatkan jin akan rasa panas dan tak boleh dekat dengan ayat tadi. Tetapi ingat, hari ni jin pun dah advance. Jin pun dah advance. Pasang setiap hari 2 bulan turut-turut, jin tak rasa apa pun, masuk lagu tu juga. Asbab kenapa? Ahli di dalam rumah melakukan maksiat. Tu silap kita. Tu silap. Saya biasa pergi rumah, orang panggil pergi pagar rumah.
Pergi pagar rumah. Saya bagi tahu satu kan, nak pagar rumah senang. Nak pagar rumah senang. Tetapi nak jaga payah. Nak jaga pagar tu yang payah. Saya kata, hari ni kita datang buat, esok anak ataupun kita buat maksiat dalam rumah, pagar yang kita buat semalam ni runtuh habis. Panggillah 7-8 ustaz datang pagar pun tetap runtuh. Yang pertama apa? Yakni tinggal solat. Kita pagar tinggal solat dalam rumah, habis runtuh. Yang kedua, merokok dalam rumah, habis runtuh pagar. Dan yang ketiga, kita melakukan amalan yang melalaikan, yang sia-sia. Pasang lagu kuat-kuat, berkaraoke dalam rumah, runtuh pagar. Panggil apalah 7-8 ustaz sekalipun, ustaz tu yang paling kuat pun dalam Malaysia sekalipun, pagar tetap runtuh asbab kerana maksiat. Okey, wallahu taala alam. Sampai situ ya dulu saya dapat kongsikan, mudah-mudahan memberi manfaat. Minta ampun dan maaf tuan-tuan kerana terlajak masa. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.